Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung pembelajaran bagi pelajar-pelajar tingkatan 1. Jadi hari ini kita akan pelajari unit ke-14. Hindari ketagihan hidup sejahtera. Jadi memulakan pembelajaran kita pada hari ini, eloklah dahulu kita pergi kepada objektif pembelajaran. Yang pertama adalah contoh perlakuan ketagihan membawa mudarat. Yang kedua, kesan ketagihan terhadap remaja. Dan yang ketiga, cara mengatasi dan menghindari ketagihan yang memudaratkan remaja. Murid-murid boleh lihat skrin di atas. Murid-murid, terdapat nilai-nilai yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama, rasional. Yang kedua, harga diri. Ketiga, kebebasan. Keempat, kasih sayang. Dan yang kelima, kesederhanaan. Jadi kita pergi kepada pembelajaran kita yang seterusnya. Pelakuan ketagihan yang membawa maut. Remaja merupakan harapan negara yang seharusnya menjalani kehidupan secara sihat dan beretika. Namun, terdapat sebahagian remaja memilih gaya hidup yang tidak sihat sehingga terlibat dengan ketagihan yang memudaratkan. Antara ketagihan yang memudaratkan adalah yang pertama, ketagihan dadah. Yang kedua, berjudi. Yang ketiga, lumba haram. Yang keempat, internet. Kelima, merokok. Dan yang keenam, arak. Pada kali ini, kita akan memfokuskan kepada 3 perlakuan ketagihan, iaitu ketagihan merokok, internet dan juga arak. Ketagihan merokok merupakan satu ketagihan yang paling popular di kalangan pelajar. Sebagai remaja yang mengutamakan kesihatan, mereka sudah tentu akan menjauhi rokok kerana rokok mengandungi banyak bahan yang beracun. Didapati 90% mangsa yang mati akibat kanser paru-paru terdiri daripada perokok. Jadi kita akan pergi kepada kesan ketagihan merokok ke atas remaja. Kesan ketagihan rokok ke atas remaja yang pertama adalah menyebabkan kesihatan terjejas. Antaranya, degupan jantung akan lebih laju. Yang kedua, masalah pernafasan. Ketiga, sukar tidur. Dan yang keempat, mudah berasa letih. Kesan yang kedua adalah dari segi perubahan kepada fizikal. Yang pertama, bibir akan menjadi hitam. Yang kedua, kedutan pada kulit. Ketiga, gigi akan kuning. Kesan yang ketiga, terdedah risiko penyakit berbahaya. Antaranya akan menyebabkan hilang deria mendengar dan yang paling teruk lagi mungkin akan menyebabkan penyakit kanser. Kesan yang seterusnya menyebabkan pelajaran merosot. Ini disebabkan kerana akan hilangnya semangat ataupun tidak minat kepada belajar dan akan menyebabkan kurang tumpuan semasa guru mengajar. Manakala kesan yang terakhir akan menyebabkan ketidakstabilan emosi. Antaranya akan mudah gelisah, risau, cepat marah dan hormon yang tidak stabil. Bahan beracun yang terdapat dalam rokok dan pengambilan tembakau telah menyebabkan perokok meninggal dunia sebelum usia tua. Oleh itu, amalkan gaya hidup sihat dengan membebaskan diri daripada ketagihan merokok. Jadi murid-murid, cara mengatasi dan menghindari ketagihan merokok adalah: pertama, menjauhi rakan yang menghisap rokok. Yang kedua, berfikiran positif dan katakan tidak pada rokok. Yang ketiga, mendapatkan bantuan daripada pakar atau doktor.
Dan yang keempat, menanam azam yang kuat untuk berhenti merokok. Seterusnya, kita pergi kepada ketagihan internet secara berlebihan. Internet juga boleh menyebabkan ketagihan dan membahayakan kesihatan jika dilayari secara berlebihan. Remaja sepatutnya bertanggungjawab ketika menggunakan internet agar mendatangkan kebaikan kepada mereka. Antara kesan ketagihan internet berlebihan ke atas remaja, yang pertama, kesihatan terjejas. Antaranya mudah mendapat penyakit rabun, dan yang kedua menyebabkan masalah obesiti. Kesan yang kedua dari segi pencemaran minda. Ini kerana terdapat pelbagai maklumat tidak berfaedah yang diperolehi oleh remaja dan menyebabkan mereka berfikir di luar usia mereka. Yang ketiga, pelajaran terjejas. Ini kerana pelajar atau murid akan mudah berasa letih, mengantuk dan lemah badan. Yang keempat, pelajar atau murid akan mengabaikan tanggungjawab dari segi leka kepada pelajaran dan membuang masa. Ketagihan internet mendatangkan kesan buruk kepada remaja seperti mengurung diri dalam bilik sehingga mengabaikan masa berkualiti bersama keluarga. Oleh itu, kita perlu mengetahui cara mengatasi dan menghindari ketagihan internet. Cara yang pertama, menghadkan masa penggunaan internet supaya mencapai objektif dan matlamat yang dikehendaki. Kedua, bahagikan masa yang sewajarnya semasa melayari internet supaya seimbang. Ketiga, tetapkan matlamat dan tujuan anda melayari internet. Dan yang keempat, jadikan internet sebagai sumber pengetahuan untuk menjadi seorang manusia yang sempurna. Seterusnya kelas, kita pergi kepada kesan ketagihan yang ketiga. Ketagihan arak. Selain itu, remaja juga terdedah kepada ketagihan arak. Pengambilan minuman beralkohol sepatutnya tidak dilakukan oleh remaja. Hal ini dikatakan demikian kerana selain memabukkan, arak juga tergolong sebagai dadah yang dapat memberikan kesan kepada sistem saraf dan otak. Antara kesan ketagihan arak ke atas remaja, pertama, hilang pertimbangan diri. Pelajar akan mudah berasa marah dan bagi kes yang agak teruk, mereka mungkin akan cuba mencederakan orang lain ataupun ahli keluarga. Kesan yang kedua akan menyebabkan kesihatan terjejas. Antaranya adalah gastrik, penyakit hilang ingatan dan lebih teruk lagi menyebabkan masalah ataupun menyebabkan mereka koma. Kesan yang ketiga, masa hadapan terjejas. Mereka akan didenda dan mungkin akan dibuang sekolah. Dan kesan yang keempat, hilang harga diri. Ini disebabkan oleh mereka tidak akan disukai oleh kawan-kawan yang lain. Berdasarkan kesan buruk yang memudaratkan diri, remaja sewajarnya mengetahui cara untuk mengatasi masalah ketagihan arak. Cara mengatasi ketagihan arak adalah yang pertama, mendapatkan sokongan moral. Kedua, mengawal nafsu diri. Ketiga, melakukan aktiviti menenangkan diri. Dan yang keempat, berpegang teguh kepada agama. Jadi kesimpulannya, pembelajaran kita
kita mesti sentiasa berpegang teguh kepada ajaran agama. Pegangan agama yang kuat dapat menghindarkan kita daripada melakukan perkara yang tidak sihat. Yang kedua, bijak memilih rakan. Pada masa sekarang ini, ramai murid-murid yang menganggap rakan mereka lebih baik berbanding ahli keluarga. Jadi, pemilihan rakan yang baik akan menghindarkan kita dari melakukan perkara yang tidak sihat. Yang ketiga, pandai merancang masa. Contohnya, menghadkan masa penggunaan internet dan sebagainya. Yang keempat, mendapatkan nasihat dan sokongan moral daripada mereka yang lebih arif. Dan yang kelima, berfikir sebelum melakukan sesuatu perkara. Sebagai remaja yang beretika, anda harus menyayangi diri dengan tidak terlibat dalam pelakuan ketagihan yang memudaratkan diri. Akhir sekali, di sini ada beberapa soalan pengukuhan. Saya mahu semua murid-murid menjawab soalan ini dan tulis di dalam buku nota anda masing-masing. Selepas itu, muat naik gambar di dalam Google Classroom masing-masing. Sekian dari saya. Selamat belajar. Stay di rumah. Assalamualaikum dan bye-bye.